Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan satu soalan bicara mawaddah wa rahmah yang akan dikendalikan oleh dua ahli panel kita yang saya kira berpengalaman dalam bidang persoalan agama ataupun persoalan-persoalan yang akan diajukan kepada ahli panel. Dan insya-Allah saya memperkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ramli Noh, dan tidak asing lagi panel kita yang kedua yang amat berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, ahli Parlimen Kuala Nerus. Bagi tidak membuang masa, kita akan teruskan kepada program kita, dan saya akan terangkan sedikit soal bicara pada malam ini, perjalanan soal bicara pada malam ini. Bicara mawaddah warahmah ini kita akan buat sebanyak dua round ataupun dua kesingan lah. Yang pertama, kita akan serahkan satu soalan kepada ahli panel yang pertama, ahli panel yang kedua, dan kita akan bagi masa selama 7 minit. Dan round yang kedua, pusingan yang kedua, kita akan kaitkan dengan isu semasa persoalan tentang hari Arafah ini untuk diajukan kepada panel yang pertama dan juga panel yang kedua sebanyak 10 minit. Dan round yang ketiga kita akan lihat soalan-soalan daripada komen-komen ataupun soalan-soalan yang diajukan kepada ahli panel. Okey, untuk tidak membuang masa, saya ajukan soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli. Bolehkah Ustaz Al-Fadhil Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan hari Arafah di dalam Islam? Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih adinda moderator kita, Saudara Azam, yang saya hormati, yang bahagia, yang berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali, ahli Parlimen Kuala Nerus. Kadang-kadang kita lebih suka sebut YB Takiri, Aman Razali At-Takiri, ahli Parlimen Kuala Nerus. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam konteks Arafah yang kita nak bincangkan ni, Yang Muhammad Datuk, ya. Dan sudah tentulah gambaran Arafah itu ialah gambaran kata penyatuan. Gambaran Arafah itu adalah gambaran kita mengenali dan meyakini dalam aspek untuk kita meletakkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kita sekarang sudah pun hari ini dah, besok kita akan memasuki 8 Zulhijjah. Dalam konteks kita di negara kita, 9 Zulhijjah ni jatuh kepada hari Sabtu, yang merupakan hari Arafah, hari wukuf di Arafah, dan insya-Allah hari Nahar, hari raya pada hari Ahad nanti. Dan kita sama-sama, Datuk, kita sama-sama doakan mudah-mudahan seluruh muslimin dan muslimat kalangan hujaj yang sudah pun, kalau dalam konteks jamaahnya, kalau jamaah Malaysia ni sudah pun mula berada di sekitar Arafah, mereka sudah pun mula meninggalkan tempat tinggal halaman mereka, atau maksudnya hotel tempat mereka duduk semenjak pukul 7 pagi waktu anak Saudi lah tadi, ya, lebih kurang dalam pukul 12 kita begitu. Jadi berbalik kepada saudara Azam menyebutkan tadi, ialah tentang soal Arafah, yang mana dia maklum bahawa Arafah ini merupakan suatu tempat yang satu-satunya yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan tempat perhimpunan yang terbesar, ya, umat Islam. Dan perhimpunan itu hanya berlaku di dalam setahun hanyalah sekali, ya. Dan kita rasa ialah dalam tempoh masa Covid baru ni,
tidak ada perhimpunan tu Datuk. Lebih kurang 2 tahun tak ada perhimpunan. Maknanya masa tu tidak ada haji yang dilakukan atas sebab COVID yang melanda seluruh dunia. Jadi tahun ini merupakan tahun yang pertama selepas COVID melanda seluruh dunia, umat Islam berhimpun bagi maknanya menyempurnakan ibadat haji, merupakan rukun Islam yang kelima. Dan bila disebut Arafah ini, dia pada dasarnya dia berada di sekitar menghala ke tenggara daripada Mekah, ya. Orang dah pergi Mekah, pergi buat umrah apa semua. Biasanya dalam program ziarah tu Datuk, yang biasa fokus tumpuannya memang tawaf, sembahyang apa semua di Masjidil Haram lah. Tetapi dalam program umrah itu ada dibuat ziarah luar, yang mana antara ziarah luarnya melibatkan lawatan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, termasuk yang menjadi tempat-tempat yang merupakan untuk melaksanakan manasik haji, iaitu Arafah, padang Arafah. Dan kalau orang pernah pergi, memang pada Arafah ini dia tempat itu tak jauh pula, dia ada sekitar Muzdalifah dan Mina. Dia merupakan suatu tempat untuk urusan manasik haji yang sudah tentu pada Arafah merupakan suatu padang yang begitu luas, ya. Kalau sekarang ni kadang-kadang kita tak nampak luas Datuk biasa tu sebab dah banyak pokok-pokok, kerajaan Saudi dah tanam. Kalau dulu macam tak ada pokok langsung, ya. Mungkin dah sekitar 20 tahun yang lalu, tak ada pokok, jadi nampak terang, sayup mata memandang, yang disifatkan lebih kurang kalau jarak kita start pada, orang kata start Arafah hingga akhir Arafah tu tak kurang daripada 10 km. Jauh. Jarak maknanya dia cukup luas. Dan disitulah pula adanya yang dikatakan gunung ataupun jabal, bukit Jabal Rahmah, yang kesemuanya ini sama ada Arafah, Jabal Rahmah dan tempat Masjid Namirah itu merupakan tempat-tempat yang ada hubung kait dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku sebelum Nabi SAW lagi. Pada zaman sebagai contohnya, kita katakan Jabal Rahmah, dia sinonim dengan yang disebutkan sebagai tempat pertemuan di antara Adam dan Hawa, ya. Walaupun ada kaul-kaul yang lain begitu, tetapi disitulah sebab itu bila orang pergi ke sana tu dilihat bahawa mesti kena pergi kat Jabal Rahmah ini, kadang-kadang nak cari jodoh dan sebagainya. Kononnya Adam dan Hawa itu bertemu di situ. Pun begitu untuk nak mengambil iktibar lah sebenarnya. Maka tempat pertemuan. Dan begitu juga kalau Masjid Namirah tersebut merupakan asalnya dia masjid itu hanya berfungsi setahun sekali saja, sempena haji. Lepas tu kosong begitu. Dan disitulah tempat Nabi membina kemah ketika mana berlakunya peristiwa haji Nabi yang pertama dan terakhir. Nabi hanya haji buat sekali je. Cuma disebutkan Hajatul Wida. Haji yang itulah satu-satunya haji yang berlaku kepada Nabi. Disitulah dan di kawasan Masjid Namirah, dan juga tempat Nabi orang kata berwukuf. Jadi sebab itulah Arafah ini merupakan suatu padang perhimpunan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita kira-kira sinonimnya ialah kalau nantinya seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dihancur leburkan, yang disebut sebagai datangnya hari kiamat, maka kita akan berada di satu padang yang jauh lebih luas lagi, iaitu disebut pada padang mahsyar Allah. Yang mana di padang mahsyar, sama ada pada mahsyar yang nanti di hari kiamat dengan padang Arafah yang ada sekarang ini, dia punya kedudukannya ataupun suasananya dilihat bersamaan. Sebagai contoh, seluruh orang pergi buat haji mesti pada 9 Zulhijjah itu, ya, mesti berada di Arafah. Lebih-lebih lagi dia mesti berada bermula dari gelincir matahari, maknanya masuk waktu Zuhur, sehinggalah tempoh untuk berwukuf itu hinggalah sebelum fajar besok, ya. Dan waktu yang biasanya makna masuk di situlah kita berhimpun. Dan perhimpunan itu pula, kalau orang tu tak pergi situ, tak pergi ke Arafah, orang haji tak sampai ke Arafah, maka tak ada haji baginya, ya, tak sah haji. Sebab itu disebutkan Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Yang lain kebanyakan rukun-rukun haji yang lain macam tawaf, sa'i, dia berada di Mekah.
di Kaabah, maknanya di Masjidil Haram. Tetapi satu rukun yang besarnya yang dikatakan tidak akan ada haji kalau tidak berada di Arafah, maknanya wukuf di Arafah. Dan wukuf ini pula dalam keadaan semuanya memakai dalam bentuk yang sama, dengan ihramnya yang sama. Dan konteksnya kalau kita orang lelaki ihram putih berkumpul sekali apa semua, duduk dalam keadaan yang sama, ihram yang sama, tak kiralah datang daripada negeri mana, negara mana. Bahkan kalau kita tengok dalam konteks kita di Malaysia ni, tak kiralah kau daripada Kelantan, Terengganu, tak kiralah kau datang daripada mungkin konteks mungkin pertumbuhan ini, parti ini dan sebagainya, semua duduk di situ. Tak ada tempat yang lain yang membezakan. Maka itulah juga nantinya tempat yang sebenarnya di hari kiamat nanti pada mahsyar Allah. Semuanya sama. Semuanya sama. Yang membezakan mungkin nanti di mahsyar, kalau orang amalannya banyak lah, dia adalah kelebihan dia. Mungkin dalam maknanya dengan jarak matahari dalam keadaan yang terlindung sedikit. Seperti mana juga di pada Arafah sekarang ini. Pakaian sama, kedudukan sama semua. Mungkin ada orang ada duit lebih tu, dia duduk di kemah yang nampak sedap sikit sebab atas dunia dengan duit. Tapi di hari kiamat nanti, bekalan yang menyebabkan seronok tak seronok, sedap tak mungkin lebih selesa di mahsyar adalah amal-amal yang dibawa. Yang bekalan itulah modal yang dibawa. Nak saya katakan bahawa Arafah ini adalah merupakan suatu tempat perhimpunan umat Islam seluruh dunia bagi menyempurnakan ibadat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan semualah yang tu. Cuma kita ni tu dalam sekitar separuh je kota 14,000 orang apa semua tu, ya. Biasanya kita dalam kalau kita 30,000 rakyat, maka 30 juta, maka kita dapat 30,000. Yang ni kita dapat 14. Tapi sebenarnya semua negara-negara sama saja. Kita harapkan mungkin dengan apa yang dilakukan ni permulaan, insya-Allah tahun depan lebih ramai lagi berhimpun. Kita nanti tahun ini kita akan katakan 1 juta umat manusia berhimpun di padang Arafah. Kalau waktu yang biasa belum Covid apa semua, melebihi 2 juta, 3 juta manusia ada. Itulah gambaran bahawa kita bersatu di bawah payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya nak sebutkan awal. Okey, terima kasih kepada panel yang pertama, dan saya agak tertarik dengan penjelasan yang diterangkan oleh Fadil Ustaz berkenaan dengan lokasi ataupun tempat yang ada di padang Arafah. Mungkin setelah 2 tahun Covid, mungkin ada yang tak pernah pergi haji dapat gambaran awal. Mungkin selepas ni insya-Allah kita doakan supaya yang tak pernah pergi lagi tu boleh pergi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada panel kita yang kedua, Al-Fadil Datuk, untuk menerangkan apakah panduan Islam berdasarkan tuntutan Nas, Al-Quran dan Sunnah berkenaan sambutan Hari Arafah ini yang kita akan sambut pada hari Sabtu, insya-Allah, di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azam berkata pada malam ini, Fadil Ustaz Salamuddin yang bersama sebagai ahli panel, seterusnya para penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita bincang tentang Arafah, ada 2 kalimah, Yaumu Arafah, hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Satu, hari menggambarkan masa tertentu. Satu. Kedua, Arafah nama tempat, menggambarkan tempat tertentu. Berarti ibadat melibatkan hari Arafah, melibatkan masa tertentu dan tempat tertentu. Itu ibadah. Yang kedua, bila bincang tentang hari Arafah, satunya masa melibatkan orang yang buat haji, ada ibadah dia, dan masa juga melibatkan orang yang tak buat haji, ada ibadah dia. Tapi kalau tempat Arafah hanya ada satu ibadat untuk orang buat haji saja, dan tak melibatkan orang yang tidak buat ibadah haji macam kita. Jadi kalau kita bincang apa itu ibadah melibatkan hari Arafah, akan ada 2 jenis ibadah. Satu untuk orang yang buat haji, satu untuk orang yang tidak buat haji. Maka bila ada 2 ibadah menunjukkan besarnya Yaumul Arafah, hingga ibadah itu merangkumi orang yang qasdu Baitul Haram, yang qasad tuju Baitul Haram, dan juga kita yang berada di tanah air masing-masing. Baik, apa ibadahnya?
ibadah bagi orang yang haji macam disebut oleh disebut oleh Ustaz Ramli tadi, hadis Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tak ada ke Arafah, tak ada haji. Walaupun sa'atan, walaupun yatiru fil hawa, terbang di udara pun tak apa, yang penting sa'atan, satu saat, satu detik mesti berada kat situ dalam keadaan apa sekalipun, dengan ihram maksudnya, maka baru dikira sebagai ada haji. Kalau tidak, bukan haji. Berarti itu ibadah besar. Tetapi yang besar bagi orang yang buat ibadah haji ialah konsep zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha, bila mana kamu beredar pergi meninggal Arafah, maka ingat Allah taala. Keluar ingat Allah taala, duduk di Arafah pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah paling besar bagi orang buat ibadah haji ialah berada di Arafah, berada body di Arafah. Satu, kedua, pengisian pada keberadaan tadi dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bila panjang sangat untuk wukuf ni Ustaz, dia mula isap rokok, dia mula sembang, dia mula tidur. Sedangkan masa yang Allah beri tidak banyak. Tidur ni, tidur sama dah. Kalau kata sembang ni, sembang sama dah. Dan juga apa isap rokok ni, isap rokok sama dah. Tapi masa yang Allah bagi sikit tu patut dibesarkan, diperbanyakkan dengan zikrullah. Zikrullah ni banyak. Pertama zikrullah fil qalbi, zikrullah bil lisan, zikrullah bil af'al. Zikir Allah dengan hati kita, sentiasa ingat Allah. Zikrullah bil lisan, lafaz menyebut subhanallah walhamdulillah, baca Quran, itu semua adalah zikrullah. Yang ketiga, bil af'al, kelakuan kita. Kelakuan menunjukkan kita ingat Allah, salat sunatnya, itu semua adalah kelakuan. Maka orang yang buat ibadah haji, ketika mana dia berihram, telah niat ihram dan menghadirkan diri di tempat namanya Arafah pada waktu dan masa yang ditentukan dalam konsep Arafah, maka dia kena beribadah kepada Allah dengan zikrullah. Itu bagi orang yang buat ibadah haji. Tetapi Allah Ta'ala bagi besar lagi untuk kita juga sama-sama menghayati ibadah yang dibuat oleh Al-Hujjaj. Kita yang tak buat ibadah haji, ada pula ibadah dia. Apa dia? Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Siyam yaumil Arafah, puasa hari Arafah. Siyam yaumil Arafah ahtasibu ala Allah, aku harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Aku harap Allah Taala akan kafarah, cover dosa yang kita buat setahun sebelum puasa, setahun selepas puasa. Hadis ini pengajaran pertama ialah ada namanya puasa Arafah. Satu. Yang kedua, puasa Arafah itu apa kelebihannya? Besar. Allah beri keampunan dosa, kafarah, cover. Dosa kita buat Ustaz, tapi Allah cover, Allah tutup, kafarah. Allah cover, Allah tutup. Itu ada kafarah. Kafarah ni asal kafarah. Kafarah ni gali lubang nak tanam pokok, mudah kamu. Kafarah. Tu orang yang kita kafir sebab dia tutup kuburan dengan tanah. Sebab itu kafarah. Jadi kafarah Allah cover, Allah tutup silap kita tadi. Setahun yang berlalu. Panjang. Dan setahun akan datang pula. Berarti besar pahala Allah nak haji hanya dengan puasa pada hari Arafah. Cuma hari ini yang jadi perbahasan ialah puasa hari Arafah ni macam mana. Sebab hari ini kita berbeza dengan Saudi Arabia. Saudi besok hari Jumaat mereka dah mula Arafah. Kita raya hari Ahad. Berarti 9 Zulhijjah kita adalah pada hari Sabtu. Maka puasa kita bila? Kita ambil kaedah yang dipegang oleh sebagian ulama mazhab kita Syafi'i bahawa perbezaan matlak antara kita dengan Saudi, jika berlaku perbezaan dari sudut hari Arafahnya, kita kena puasa ikut kaedah kita. Berarti puasa kita adalah pada hari Sabtu. Bukan hanya merujuk pada masa orang itu berwukuf. Kalau ikut masa betul-betul Ustaz, mereka ketika mereka wukuf, contoh ambil masa yang sama, kita kat sini kalau nak puasa awal lagi tak? Awal lagi. Kita subuh, dia sana tu tak subuh lagi. Malam lagi bukan. Kita dah puasa, dia tak wukuf lagi pun. Jadi masa bukan isu kat situ. Jadi kita, kaedah kita di Malaysia ialah kita ambil kaedah dan fatwa yang masyhur bahawa puasa kita ialah pada hari Sabtu nanti. Yang penting puasa kerana mengenang perlakuan wukuf umat Islam pada hari Arafah di tempat namanya
Arafah. Maka itulah ibadat kita. Ibadat yang besar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah, dan sangat wajar untuk kita ambil manfaat. Dan kalau kita lihat macam mana ayat yang tadi Ustaz sebut tadi, Haji Akbar tadi kan, wa azanum minallahi ilan nasi yaumal hajjil akbar, satu perisytiharan daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala pada umat manusia pada hari Haji Akbar, merujuk ketika mana haji Nabi buat Hijjatul Wada' tadi. Yang dimaksudkan Haji Akbar ialah, kata setengah ulama, hari Arafah tu. Sebab Arafah ketika jatuh pada hari Jumaat, Arafah tu adalah Al-Hajju Al-Akbar. Ini ada setengah orang yang faham makna Haji Akbar ialah kalau jatuh hukum hari Jumaat, Haji Akbar. Itu ada segelintir pandangan disebut oleh Al-Imam Qurtubi perkara ini. Tetapi pendapat yang masyhur, makna Haji Akbar itu hari itu, hari Arafah tu. Maknanya nak ambil ibadat hari Arafah tu lah kita berpuasa. Maka kesimpulannya ialah ibadah hari Arafah merangkumi orang buat haji, merangkumi kita yang tidak buat ibadah haji. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, penerangan yang sangat detail daripada ayat-ayat Quran, daripada pandangan daripada mazhab kita Syafi'i. Dan mungkin ada isu yang diterangkan oleh Ustaz, kalau di Arab Saudi Arafah hari Jumaat, takkan kita nak kena puasa hari Jumaat juga. Jadi diterangkan oleh Al-Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita akan bergerak kepada pusingan yang kedua. Saya kembalikan soalan kepada Al-Fadil Ustaz Ramli. Soalan pada pusingan yang kedua, apakah kepentingan hari Arafah dalam konteks masyarakat di dalam Kuala Nerus ni, masyarakat kita yang kita buat live ni lah, apakah kepentingan dia? Okay, terima kasih Azam, rakan panel yang hormat Datuk. Pertama yang kita nak sebutkan di sini ialah macam kita dah bincang tentang Arafah itu sendiri, dan tadi pun alhamdulillah dah kita rasa satu benda yang sepatutnya masyarakat kita tu lebih faham, dan jangan melihat dalam bentuk mendengar yang tak ada daripada nas dan sebagainya. Lebih lagi macam difahamkan macam Datuk kata tadi, bila disebut saja benda Haji Akbar, maknanya atas sifat wukuf hari Jumaat. Itu diterima pakai oleh masyarakat kita seolah-olah sampai tahap dia kata, sudahlah kau tahun ni kau dapat pergi haji. Siapa? Aku pergi dulu tak dapat Haji Akbar. Kau dapat Haji Akbar pasal apa? Dan ni kau tahun ni wukuf nanti hari Jumaat. Jadi macam Datuk sebutkan tadi, itulah sebenarnya yang kita kena faham, bahawa ialah pendapat ulama banyak, bukan maksudnya semata-mata bila jatuh saja wukuf itu pada hari Jumaat artinya dia jadi Haji Akbar. Dan Datuk sebutkan bahawa Haji Akbar itu pertama, Arafah itu sendiri dah amalan wukuf di itu, sebab tidak ada lagi amalan lain selain pada itu. Yang mesti buat adalah wukuf, dan masa lain tak boleh buat wukuf tu. Maka itulah dikatakan Haji Akbar. Dan ada juga Datuk kata bahawa Haji Akbar itu dikatakan bahawa hari raya itu sendiri, hari nahar itu sendiri, ya, maknanya cuma ada juga yang mengatakan bahawa Haji Akbar itu ialah haji Asra itu adalah umrah. Cuma yang kita dah dapat faham bahawa bukan soal itu akbar dalam bentuk Jumaat, tetapi apa yang perlu kita dapat ambil dan dapat kita lakukan dalam masa Arafah itu, dalam masa wukuf umat Islam, kalangan hamba dan kalangan yang telah pun dipanggil oleh Allah untuk menunaikan haji. Memang mereka itu tanggungjawab, amalan yang wajib mereka ialah maknanya wukuf walaupun seketika di Arafah. Kita walaupun tak pergi haji, tapi maknanya kita dapat benda yang sama. Bila kita buat amalan-amalan itu sendiri, maksudnya puasa macam Datuk katakan tadi, ya, maknanya bukan senang. Bahkan kalau kita tengok dalam puasa-puasa sunat, di antara puasa sunat yang paling besar fadilahnya ialah puasa sunat hari Arafah. Adanya puasa Isnin Khamis, adanya puasa hari-hari putih, tapi begitu juga dengan puasa Muharram apa semua tu, Asyura. Tetapi dalam banyak-banyak puasa sunat tersebut, puasa Arafah itu nilainya hebat, cukup tinggi. Nabi kata, aku mohon, aku harapkan mudah-mudahan, kata tadi, diampunkan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi bila kita faham tentang kedudukan tersebut, kita belum datang lagi ni, 9 hari bulan ni belum sampai lagi. Yang pertama, bila dah gitu, kita biarlah nekat kita pada tahun ini kita kena berpuasa.
pada hari yang ke tak kira duduk orang Kuala Lumpur tak Kuala kena puasa. Ya. Bayangkan andai kata seumur hidup kita tak pernah pun berpuasa hari Arafah. Tuhan bagi umur kita panjang lagi tahun ni. Biar ada satu kesedaran sungguh-sungguh dalam diri kita semua, tuan-tuan yang mendengar, yang dapat melihat ini, supaya pada tahun ini kita berpuasa Arafah. Ya, kita berpuasa Arafah. Mana tahu mungkin ini peluang yang terakhir Allah bagi kita dapat puasa. Mungkin selepas ini Allah panggil kita. Paling-paling tidak dalam sejarah hidup kita atas muka bumi Allah, kita pernah sekali berpuasa. Hak lepas-lepas lah. Mungkin kita tak sangat dapat seruan, ada orang kata tak ada tu apa semua tahu. Mungkin mana tahu dengan kita bersama pada malam ini ada satu orang kata ruh yang datang untuk memberikan kesedaran bahawa aku hidup tak pernah lagi aku puasa Arafah, maka aku puasa Arafah demi untuk nak mengingati kalangan umat Islam yang sedang menunaikan umat ibadah haji. Dan saya katakan juga tadi bahawa bila sebut saja Arafah ini merupakan suatu perhimpunan yang besar. Di Arafah itu perhimpunan yang besar. Dalam arti kata perhimpunan umat manusia, umat Islam yang datang daripada pelbagai ini, ya, dalam keadaan panas terik, dalam keadaan hanya memakai ihram, dalam keadaan semuanya sama, tetapi matlamatnya adalah matlamat yang satu, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam maksud kita berada di tanah air, kita berada di Kuala Lumpur, apa semua, yang kita kena fokuskan ialah konsep untuk kita mencari matlamat yang sama. Matlamat yang sama dalam maksud bahawa kita lebih utamakan kepada soal-soal unsur-unsur yang boleh menyatukan sesama kita, perkara-perkara yang boleh kita berkongsi, ya, yang baik kita kongsikan, yang tak baik bukan kita nak jadikan sebagai poin untuk kita lebih jauh, tapi kita sama-sama untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Sebab itu mari kita mengambil ruh Arafah yang ada, yang bakal ni, untuk kita lebih memperhebatkan kesatuan kita, kesatuan ummah Islam yang lebih besar dalam konteks Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab itu pada malam ini ialah Allah izinkan tu kita tak pernah duduk satu platform begini sama, tak pernah. Ya Allah telah izinkan kita. Ini semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada malam ini bersiaran secara langsung di bawah channel Kuala Lumpur Channel, ya, demi untuk kita mencari titik-titik pertemuan yang disuruh dalam agama. Sebab itu kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Pada masa yang sama kita juga akan teruskan untuk meneruskan agenda untuk kebersamaan itu, dan kita paling tidak dalam tempoh sempena haji ni, sempena haji ni yang disunatkan kita galakkan berkorban, kita di Kuala Lumpur sendiri itu kita mulakan itu, iaitu kita maknanya berkorban menyembelihkan lembu dalam arti kata secara bersama, direct saya sebutkan, di antara pejabat ahli parlimen Kuala Lumpur yang berhormat Datuk dengan kepimpinan pejabat UMNO Kuala Lumpur, ya, untuk kita satukan, dan insya-Allah akan diadakan pada 11 Julai bersama dengan 11 Zulhijjah, ya, di Padang Bonah Datuk Jirik. InsyaAllah kita akan korbankan kurang lebih dalam 20 ekor. Datuk pun sediakan bukan 20 ekor. Di sebelah ni tu saya cakap please sediakan juga. Kalau saya tak silap campur apa semua dalam 24 ekor. Apa semua. Cuba ada ekor tu kita sediakan lain. Cuma yang kita nak aikan bahawa di sini bahawa kita nak ambil roh pengorbanan. Untuk mencari kebaikan tidak mudah. Untuk nak cari kebersamaan, fikrah yang sama bukan satu benda yang mudah. Sebab kita ini adanya perbezaan-perbezaan pendapat. Tetapi bukan perbezaan pendapat itu menyebabkan kita perlu untuk berjauhan. Tapi kita nak inginkan perbezaan pendapat tersebut. Maka kita mengambil semangat yang ada, semangat pengorbanan yang ada, khususnya pengorbanan kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu untuk menegakkan agama Allah hingga kita dapat mewarisi agama yang benar ini. Pada masa yang sama, semangat pengorbanan yang begitu hebat yang ditunjukkan oleh dua beranak, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan kisah pengorbanan besar ayah dan anak, antara Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail, ya.
apabila Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah As-Saffat, ya, Allah katakan bahawa Nabi Ibrahim duduk berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim nak anak sangat ni, tak ada anak ni. Ayah kena tu kahwin tak ada anak. Bukan tak senang duduk juga. Kalau dah 5 tahun 6 tahun kahwin tak dapat anak, memang gelisah, ya. Dan sebenarnya Nabi Ibrahim pun manusia biasa, dia nak juga anak, jadi dia selalu mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Lalu Allah khabarkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah khabarkan bahawa, ya Ibrahim, kami kurniakan kepada kamu anak yang hebat, anak penyantun dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan Nabi Ibrahim yang begitu seronok dapat anak, dah daripada kecil sampai dah besar, boleh bercakap bersama, boleh bergerak, buat kerja bersama, tiba-tiba datang satu seruan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma balagha ma'am sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maknanya gambaran untuk kita tengok, bukan satu benda yang kecil ni, ya. Gambaran seorang ayah yang begitu nak sangat anak, tiba-tiba dapat anak, disuruh oleh Allah untuk sembelihkan anak sendiri. Kalau orang sekarang ni dikatakan ni masuk penjara lama dah ni, sembelih anak sendiri, maknanya sembelih. Tapi siapa yang suruh sembelih? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, bukan Nabi Ibrahim tak sayang kepada anaknya, tak sayang, tetapi itu adalah merupakan panggilan, seruan Allah Subhanahu Wa Taala, suruh sembelih. Lalu sebagai seorang ayah, yalah, kalau ikut biasa dah dengar begini, aku buat je lah. Tapi sifat diplomasi ayah dengan anak, walaupun itu adalah arahan Allah dan ini satu ujian kepada anak, ditanyakan pula anak, ya, fazur maza tara, wahai anakku Ibrahim, Ismail yang aku sayang, yang musuh, aku ni diarah, dia perintah oleh Allah ni untuk sembelihkan kamu. Apa pandangan kamu? Minta pandangan juga tu, maknanya nak buat. Tapi hebatnya bila diminta pandangan anak yang kecil begitu, tiba-tiba anak kecil tu menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahdaku, laksanakanlah apa yang telah pun diperintahkan olehmu melalui mimpi yang kamu dapati itu. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nescaya ayahanda, pasti kau akan dapati aku tetap anakmu yang tetap sabar menerima ujian ini. Inilah ruh pengorbanan yang besar sebenarnya. Kita hanyalah nak sembelih binatang tu saja, sembelih lembu je tu, ya, apa semua. Tetapi ruh yang besarnya ialah untuk kita perkuatkan ikatan mahabbah, kasih sayang kita dalam konteks mawaddah warahmah kita, sifat berkasih sayang, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita carilah kaedah-kaedah bagaimana untuk mempersatukan kita. Maka alhamdulillah, Allah telah merencanakan bagi kita, mentakdirkan insya-Allah pada hari raya yang kedua nanti, hari tasyrik yang pertama, kita akan laksanakan majlis korban tersebut dengan insya-Allah Yang Muhammad Datuk pun akan turun sembelihkan sendiri, insya-Allah kita sama-sama Datuk, sama-sama nanti, dan nanti kita akan lapahkan bersama di situ. Nanti kita juga akan buat sedikit majlis jamuan makan, kita jemputlah untuk datang makan sama apa semua, dalam maksud bahawa ini merupakan satu titik mula dan titik permulaan, dalam maksud kita nak lebih melihat kepada soal kesepaduan sesama kita. Yang lebih penting
yang kita tak mampu untuk nak buat dalam bentuk itu, tetapi kita sekurang-kurangnya dapat menjejak untuk nak mengikut jejak langkah itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Insya-Allah Allah membukakan jalan-jalan, ruang-ruang untuk kita lebih bersama untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, penerangan yang sangat panjang, sangat jelas tentang apa yang kita boleh ambil input daripada Hari Arafah dan juga diselitkan tentang perayaan Hari Raya Korban, untuk kita ambil pengajaran dan kita terapkan kepada masyarakat Islam, khususnya masyarakat di daerah Kuala Nerus ini. Seterusnya, untuk soalan kepada Al-Fadhil Datuk, Ustaz Ramli tadi ada menyebut tentang penyatuan, perpaduan kita di kalangan umat Islam. Bagaimanakah pengajaran Hari Arafah kita dapat terapkan mengikut konteks perpaduan, konteks penyatuan di dalam masyarakat kita? Ya. Terima kasih kepada Musi, moderator, terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz. Tadi saya sebutkan di awal bahawa Arafah ini atau Hari Arafah ibadah untuk orang buat haji dan ibadah untuk orang yang tidak buat ibadah haji. Baik, di situlah satu isyarat besar, kebersamaan kita yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala pada hari Arafah. Di mana mereka tunduk kepada Allah pada hari itu, kita pun juga yang bukan buat haji ini juga tunduk kepada Allah pada hari itu. Itu adalah kebersamaan, itulah penyatuan matlamat, dan itulah konsep Arafah. Arafah menyatukan umat dengan niat ihram yang sama, berada tempat yang sama, tanpa mengira batas usia, mengira batas bangsa. Semuanya selagi namanya Muslim buat haji berada kat situ. Jadi itulah yang kita nak kongsi dengan rakyat kita, bahawa Islam agama kesatuan, Islam agama perpaduan, Islam agama rahmat, kasih dan juga sayang. Islam agama yang nak melihat ahlinya ataupun penganutnya sentiasa berada bersama dalam perkara-perkara yang bersifat kebajikan. Saya ucap tahniah juga pada kerajaan negeri yang telah memperkenalkan sambutan Hari Arafah, agar semua orang sedar bahawa Arafah itu adalah benda yang besar. Hari ini umat kita bertelingkah dengan pelbagai sebab, kerana berbeza pendapat, pandangan, perbezaan mazhab, perbezaan parti politik, perbezaan pandangan pertubuhan NGO dan sebagainya. Tetapi yang kita kena ingat, kita disatukan oleh Tuhan yang satu yang tersembah, Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Islam. Kalau di zaman Nabi SAW, bila mana ibu kepada Asma datang nak ziarah Asma di Madinah Al-Munawwarah, Asma tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ni mak saya nak mari macam mana?" Allah turunkan ayat tunjukkan Nabi bahawa dalam isu melibatkan keluarga, kekufuran tidak menghalang kekeluargaan. Kalau kekufuran tidak menghalang kekeluargaan, apatah lagi tak menghalang silaturahim, apatah lagi Muslim. Ya. Tentulah besar lagi yang kita kena bina. Maka Arafah ini kita kena sambut dengan perpaduan. Sebab itulah kita pun ambil konsep bersama dalam program korban yang akan dibuat bersama antara Pusat Khidmat Parlimen saya dengan UMNO Bahagia, atas nama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerjasama terasa kebajikan dan takwa. Dan isyarat rakyat bahawa yang kita nak buat ialah idea kesatuan umat, idea muafakat. Itu yang kita mahu. Kerana cukuplah umat Islam bertelingkah, umat Islam bergaduh, akhirnya yang mendapat keuntungan adalah orang lain, orang luar. Ini perkara yang perlu kita perhatian. Ini bukan perkara kecil. Bahkan kalau kita lihat ayat Quran, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan perpaduan ini, ayat yang masyhur, wazkuru nikmatallahi alaikum. Allah sebut wazkuru, sebut, ingat, wazkuru. Biasa ayat-ayat Quran bila menyebut wazkuru, dia datang dalam bentuk muqaddar saja. Wa iz qala, mana wazkuru iz qala, tapi tidak, Allah sebut wazkuru, sebut secara zahir, nikmatullahi alaikum, sebut, ingat nikmat Allah pada kamu, iz kuntum a'da'an, dulu kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakkan hati sama kamu. Di Arafah pelbagai perbezaan pendapat hilang, mazhab apa kamu pun, termasuk Syiah sekali pun, ketika di Mekah Al-Mukarramah hilang, sebab semuanya adalah Muslim yang disatukan dengan ibadat
ibadat yang sama. Maka itu nikmat Allah Subhanahu yang sangat besar, dia mesti kita raikan dan kita pegang sungguh-sungguh nikmat paduan yang Allah beri kepada kita. Maka ibadat Arafah, ibadat hari Arafah sepatut menjadi penyatuan kepada umat untuk menyambung rahim. Kita orang Melayu Ustaz, tentulah bersilaturahim kerana tentu daripada satu bapa, entah nama apa bapa kita Melayu dulu, mak nama apa tak tahu, tapi kita tak berkeluarga. Maka nak bina hubungan ini, cukuplah kita bertelingkah. Saya antara ahli politik yang sangat menekankan konsep paduan. Dan kita sangat berbahagia bila semua parti dapat duduk sekali ketika menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. PAS dan UMNO bersama di peringkat persekutuan, bersama dalam kerajaan di Perak, bersama dalam kerajaan di Kedah, kemudian menjadi Mesra Pembangkang di negeri Terengganu, Mesra Pembangkang di negeri Pahang, Mesra Pembangkang di negeri Kelantan. Perbezaan politik tidak menghalang untuk kebersamaan tadi. Masing-masing berikan pandangan masing-masing, tapi kesatuan. Jadi Allah telah buat ibadah korban selepas Arafah 9 hari bulan. Kita mari pula nanti ibadah yang namanya ibadah korban. Korban daging, masa itu tidak ada warna baju, Ustaz. Diberikan pada semua orang yang namanya sebagai saudara semuslim, yang namanya adik-beradik, namanya anak beranak, dan namanya orang miskin, kita akan bagi semua. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, Allah kata, memakan sikit kemudian bagi pada orang ba'is yang susah lagi miskin. Ayat dia Allah kata fakulu minha, makanlah, wa at'imul qani' wal mu'tar, beri makan kepada orang qani', orang yang puas hati dengan rezeki dia, dia tak minta, dan orang yang mu'tad, yang meminta-minta, beri pada semua. Jadi di situlah kita lihat bahawa dalam isu kebajikan, korban, isu kebajikan, Ustaz, kebajikan tak ada warna baju, tak ada warna kulit, tak ada perbezaan bahasa, tak ada. Semua yang nama miskin dapat, semua yang nama sahabat, rakan, tolong dapat, semua yang namanya musyrik dia akan dapat. Itu kaedah yang patut kita ambil daripada cerita Ayyamul Hajj. Dan menarik kalau kita baca Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan hari dan malam yang 10. Kata seorang ulama, malam 10 itu merujuk pada 1 Zulhijjah hingga ke 10 Zulhijjah. Masuk hari Arafah, masuk hari haji yang paling afdal kita korban hari pertama. Sebaiknya hari pertama lah, kalau kita ambil hari kedua, Ustaz, sebab nak meraihkan banyak pihak. Jadi maknanya ini adalah hari-hari yang mulia. Pada hari mulia ini kita berhimpun untuk Arafah, berhimpun untuk ibadah yang sama, kemudian pada hari mulia berhimpun untuk korban. Kenapa? Itu benda-benda besar bagi umat Islam. Maka yang kita nak buat ialah mengajak rakyat membesarkan persamaan, mengajak rakyat mengecilkan perbezaan. Kalau kita tengok beza, banyaklah beza. Ustaz baju ini, saya baju merah, Ustaz pakai kopiah putih merah, saya merah saja. Banyak, saya pakai semua, Ustaz pakai jubah. Banyak perbezaan dia. Tapi cuma titik yang sama. Titik sama, mana forum tu sama. Ya, Ustaz tadi pergi akad nikah, saya pergi mengajar, persamaan tu, buat ibadat untuk umat, untuk rakyat. Itu kebersamaan. Kalau kita nak besarkan yang tu. Tapi kalau kita nak besarkan perbezaan, banyaklah. Kita kira semua. Ustaz pakai jam, saya tak ada jam. Ustaz ada cincin, saya ada cincin. Contohlah, banyak perbezaan. Tetapi ada titik persamaan yang walaupun sekecil mana, kita besarkan titik itu. Jadi kita nak ajak generasi baru. Kalau generasi lama masih bersikap sempit pemikiran, asyik mahu bertelingkah, abaikan generasi lama. Saya mahu generasi baru. Ini Ustaz Azam generasi baru ni. Habis mengaji Uniza. Tanya, ini generasi baru, Ustaz. Kita mahu generasi baru seumpama ini hidup dalam dunia besar, dunia kesatuan umat, dunia perpaduan, untuk kita melihat apa terbaik bagi umat kita, umat Melayu Islam kita, dan rakyat kita, rakyat Malaysia dan Terengganu khususnya, Kondos lebih khusus lagi. Ini yang kita mahu. Jadi jadikan Arafah medan kesatuan, jadikan ayam untuk kita menyembelih hari kesatuan, perpaduan, kasih dan juga sayang. Tinggalkanlah kecam mengecam, hina menghina, maki-maki. Dalam bab haji, Ustaz, Quran sebut faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang buat haji, maka jangan dia buat rafath, kata kotor, jangan dia fusuk, buat benda maksiat, wala jidal, jangan jidal, bertelingkah benda yang tak patut. Fil haji, ketika buat haji,
Ini kali Allah sebut. Satu, faman hajjah, siapa haji. Jangan buat begini, musuh haji. Tengok Allah gambarkan penting. Kalau ketika ibadat tak boleh buat, maknanya di luar ibadat tak boleh buat. Berarti bukan lidah kita sebagai Muslim, laisal mu'min bil badhi. Orang Islam dia bukan mulut huduh, bukan mulut kotor. Laisal Muslim apa namanya bisyattam. Orang Islam bukan orang yang syattam, yang maki hama orang. Itu bukan orang Islam. Orang Islam orang yang lidahnya cantik, wajahnya senyum, bersangka baik dengan manusia, husnuzan. Itu seorang Muslim. Maka kalau kita Muslim, husnuzan, sangka baik. Kalau kita Muslim, jaga lidah kita. Kalau kita Muslim, bagi nasihat pada manusia. Kalau kita Muslim, jaga persahabatan, jaga ukhuwah, jaga apa namanya hubungan kekeluargaan, jaga hubungan kemasyarakatan. Ini adalah roh daripada Arafah dan roh daripada ibadat yang namanya korban. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat terang, sangat detail. Yang patut kita ambil pengajaran adalah mencari titik persamaan, membesarkan itu dan mengecilkan titik perbezaan. Kalau hari ini kita tengok perbalahan banyak berlaku di media sosial lah, paling banyaknya sampai memaki, menghamun kerana satu perbezaan tanpa langsung melihat kebaikan lagi apatahlah lah. Okey, setakat itu saja untuk pusingan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang seterusnya, insya-Allah kita akan masuk kepada pusingan menjawab soalan, soal jawab daripada penonton kita lah. Soalan yang pertama saya ajukan kepada Datuk dulu, boleh? Yang boleh ya. Okay. Soalan pertama daripada Encik Tengku. Dia kata istimewanya takbir Aidil Adha selama 5 hari bermula selepas solat subuh 9 Zulhijjah sehingga selesai solat asar 13 Zulhijjah. Bolehkah Ustaz kongsikan kelebihan bertakbir ini dan mengapa 5 hari? Okey. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Ustaz. Baik, dalam Quran sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk kamu membesarkan Allah atas hidayah Allah bagi pada kamu. Itu konsep takbir. Oleh kerana ayam hari-hari yang 4 ini, pada Idul Adha sampailah berakhir waktu tenggelam matahari, hari yang ke-13 Tasyrik, adalah hari yang besar dalam Islam. Kalau kita di Malaysia, kita besarkan raya puasa. Sedangkan yang besar adalah haji. Kerana 4 hari. Puasa saja cuma kita raya puasa saja, tapi raya itu sebenarnya 30 hari. Haji ini adalah raya yang besar bagi orang Islam, 4 hari, tapi kita buat 1-2 hari saja. Oleh kerana dia adalah besar, yang besar itu mesti dibesarkan. Maka datanglah takbir yang diajar oleh Islam untuk kita lakukan, bukan hanya dengan berakhir solat raya. Kalau Idul Fitri berakhir solat raya, berakhirlah takbir kita. Tapi untuk haji kita akan ulang lagi setiap kali selepas solat yang zuhur ke, asar ke, maghrib ke, kita akan takbir sampailah berakhirnya solat asar pada hari yang ke-13. Kerana apa? Membesarkan Allah atas hidayah. Satu, menarik lagi, kalau kita berkaitan korban, untuk korban ni sunatnya lah bismillah wallahu akbar. Kalau makanan biasa menyembelih binatang, bismillah cukup. Tapi pada untuk Idul Adha, untuk raya korban, untuk berkorban, bismillah satu dengan nama Allah. Allahu akbar, membesarkan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana daging yang nak disembelih ini bukan hanya untuk disembelih, tapi disembelih untuk tunjuk syiar Allah Ta'ala, syiar agama. Kedua, untuk diagihkan daging kepada semua yang berhak dapat, terutama orang-orang yang miskin. Maka itu adalah risalah besar perkongsian nikmat. Kalau kita ambil surah Al-Kautsar, apa namanya, inna a'tainakal kautsar, Allah Ta'ala isytihar bagi pada kamu Muhammad Al-Kautsar, itu sungai di syurga Allah Ta'ala. Bila Allah bagi nikmat besar di akhirat, ada perkara kita kena buat. Apa dia? Fasalli, salat kamu wahai Muhammad. Solat itu merujuk kepada Idul Adha, itulah wanhar, dan sembelih, tanda nikmat. Maka membesarkan nikmat itulah datang arahan daripada Allah Ta'ala untuk kita bertakbir pada hari-hari yang 4 tadi. Alhamdulillah, harap apa yang dijawab oleh Datuk dapat menjawab persoalan lah. Okey, untuk soalan yang terakhir, saya ajukan kepada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan satu, kita panggil sebagai semangat ataupun pendapat
macam mana kalau kita tengok di sekitar Kuala Nerusnya, kalau institusi pendidikan ada UNIZA, ada UMT, ada IPG, banyaklah institusi pendidikan awam ni, tak termasuk yang swasta lagi. Macam mana tu ibrah korban ataupun semangat korban? Mungkin bagi kami student-student ni nak buat kemampuan tak mampu, tapi terasa nak buat, dengar mengaji banyak tentang korban, kelebihan dan sebagainya. Macam mana semangat ataupun ada tips untuk Ustaz berikan kepada para pelajar? Kira ni kira macam lebih kepada mendapat pandangan lah, ya. Okey, pertama kita ucap tahniahlah kepada, terima kasih dan tahniah kepada Azam. Kira orang siswa yang hebat lah. Dan mungkin Datuk kita bersama pada malam ni bersama dengan beliau dapat untuk tu pun sebenarnya nak mengambil, boleh mengambil rasa roh kehebatan yang ada pada Datuk ya. Tapi yang memang benarlah bahawa kalau kita lihat memang Kuala Nerus kita ni antara satu kawasan dan daerah yang cukup unik lah tu. Sebab boleh kita katakan sebagai satu pusat, satu daerah baru, walaupun dia bersifat daerah baru, tetapi dia mempunyai satu kelebihan berbanding dengan tempat yang lain. Ada banyaknya pusat-pusat pengajian, ya. Tanpa kita, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita mempunyai UNIZA, kita UMT, kita adanya IPG, kita adanya ILP, kita adanya Open University, kita ada yang jenis macam MRSM apa semua yang ialah nak beritahu bahawa sebenarnya kawasan kita ini adalah kawasan lubuk ilmu. Dan sudah tentulah bahawa bila dah agensi ataupun institusi akademik ataupun pendidikan ini ada, dia mempunyai satu, orang kata, rangsangan yang hebat untuk membina dan mendidik masyarakat setempat, ya, dalam arti kata untuk dapat manfaat. Kita dalam arti kata biarlah kita rasa orang Kuala Nerus ini dengan universiti apa sahaja, biar kita juga meletakkan diri kita ini sebagai orang yang cintakan ilmu, orang yang sukakan kepada ilmu dan sebagainya. Dan bila berbalik kepada yang Azhar sebutkan tadi, bila dikaitkan dengan korban, sebab itulah bila kita buat ni Datuk, kita bukan buat ni untuk tu, tapi kita panggil juga kalangan student-student kita untuk terlibat bersama nanti pada hari korban penyembelihan dan sebagainya. Kita dapat tahu bahawa ada student yang tak balik dan sebagainya. Cuma kalau itu yang kita mengharapkan kepada pelajar-pelajar student yang kita ada ni, antaranya yang fokus utama kepada anda adalah fokus untuk mendapat ilmu pengetahuan. Jadikan ini sebagai ada di pusat pengajian sebagai untuk dapat ilmu pengetahuan, dan ilmu itu adalah untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat begitu apa semua keupayaan begitu, insya-Allah saya rasa dalam kalangan kita pelajar-pelajar yang ada ini, dia mempunyai semangat yang wajar, yang hebat. Nantinya kalau sampai saat dia bekerja kat mana pun apa semuanya, datang saja apa pun, termasuk hari raya haji ni, semangat dia nak berkorban itu hebat, ya. Maknanya dia rasakan ada satu kekuatan. Mungkin dia ada sedikit, dia kerja, ada duit dan sebagainya, dalam kesedaran untuk mencari keadaan Allah, maka insya-Allah bolehlah untuk nak melaksanakan ibadah korban nanti. Kita tak nak kadang-kadang orang ni tu memang duitnya ada, tapi nak buat korban, nak bagi ke orang miskin dan sebagainya, macam dia rasakan cukup payah. Kadang-kadang korban pun ambil sebahagian je. Dan juga kadang-kadang betul lah, mungkin ada yang kita tanya pasal apa yang korban kat luar. Memanglah kalau ikut korban yang kat dalam negara lebih afdal, tempat kita lebih afdal, tapi mungkin dengan harga lembu yang mahal dan sebagainya. Kadang kat luar tu kalau di Kemboja kadang apa semua dalam 390 dah boleh. Kita sekarang ini kalau 500 sebahagian tak ada dah, 900 pun tak ada dah, mungkin sekitar 700, 800. Jadi maknanya walaupun nampak kita ada nilai keuangan, tetapi dari sudut nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cukup besar. Sebab itu mari sama-sama kita budayakan semangat pengorbanan ini dalam hidup kita melalui ibadah korban yang kita akan lakukan. Sebab itulah kita sebenarnya amat berhati dan kita rasakan menjadi satu program
yang kita mengharapkan yang terbaik daripada Allah tu, kita buat bersama, kita sembelih bersama di padang bola Tok Jiring nanti apa semua, dan insya-Allah kita agihkan. Kalau ikut tu kita menghampiri 3,000 bekas tu. Memanglah untuk nak bagi kepada semua rakyat Kudus tak mampu untuk setakat ni, tapi ini sebagai permulaan. Kita bagi 3,000 hampir 3,000 bekas untuk diagihkan di Don yang akan dilaksanakan di Don. Mudah-mudahan ialah dengan sedikit lagi korban yang diperolehi itu akan memberikan rasa keinsafan kepada kita yang ada duit, kepada masyarakat, dan kita mengharapkanlah kalangan masyarakat rakyat yang dapat apa semua nanti banyakkan berdoa kepada Allah tu untuk kesejahteraan kita bersama. Dunia ni, insya-Allah. Itulah saya ingat kesimpulan daripada saya, mewakili juga yang bahagia Ustaz Ramlino. Terima kasih. Alhamdulillah telah sampai ke penghujung program kita pada malam ni, dan saya rasa banyaklah input yang kita dapat daripada dua insan yang hebat ini, dan saya memohon maaf jikalau ada terkasar bahasa ataupun kesalahan semasa mengendalikan program. Jadi kita tutup dengan majlis kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.